Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Qala sallallahu alaikum shirarukum fayadawu khiyarukum fala yustajabu lahum. Maksudnya, suruhlah perkara yang baik dan teguh perkara yang mungkar, yang buruk. Kalau kamu tidak buat kewajipan ini, Allah akan jadikan orang-orang yang jahat memerintah kamu. Lalu orang-orang yang baik berdoa, doanya tak diterima oleh Allah. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Ketua Penerangan Parti Bersatu dan juga Adun Kijal, yang berhormat Adun Kemasik, salah seorang pimpinan Dewan Muslimat Pusat, Ustaz Wan Haslina, pemimpin PAS dan Bersatu Kawasan Kemaman, dan semua yang hadir yang saya kasihi sekalian, khususnya anak-anak muda. Kita sedang menghadapi satu keadaan politik yang sangat berbahaya kepada orang Melayu Islam dan agama Islam. Malangnya kebanyakan orang Melayu dan orang Islam menganggap politik ni tak penting. Ikutlah siapa-siapa dia mengetah pun. Padahal perkara politik ini menjadi perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Politik ialah memilih pemimpin. Siapa yang memerintah kita? Itu makna politik. Kita mengundi memilih pemimpin untuk memerintah negara kita. Betapa pentingnya perkara ini apabila wafat dan matinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sembahyang jenazah Rasulullah, para sahabat berhimpun di satu tempat nama Saqifah Bani Sa'idah. Tinggal beberapa orang sahaja untuk urus ke bumi jenazah Rasulullah. Dalam 10 orang dia, tak ramai. Yang ribu-ribu berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengundi memilih pemimpin. Ini pentingnya mengundi. Akibat daripada orang putih
yang menjajah kita. Bukan saja menjajah tanah air. Dia jajah fikiran kita, akal kita. Sehingga kita tak sedar betapa besarnya kewajiban politik ini. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi akal fikiran kita belum merdeka. Kita berada dalam suasana yang sangat berbahaya pada hari ini. Apabila berlakunya perpecahan orang Melayu, dulu PAS dengan UMNO, UMNO dengan UMNO berpecah. Dan dibuat gabungan Pakatan Harapan, menyebabkan mereka mengambil alih pemerintahan negara kita pada hari ini. Banyak kita tak sedar Pakatan Harapan ni majoriti bukan Islam. Parti PKR 30 kerusi, 19 saja orang Melayu. Orang Melayu ini pula Melayu liberal, Melayu macam-macam. Sebelah lagi bukan Melayu. UMNO 26 kerusi berpecah. Dalam masa yang sama DAP 40 kerusi bergabung dengan Kristian di Sabah dan di Sarawak. UMNO yang bercelaru sokong, ditubuhlah kerajaan, dinamakan Kerajaan Perpaduan. Nama pun tak betul, kerana dalam istilah politik Kerajaan Perpaduan ini ialah kerajaan semua parti, tak ada parti pembangkang. Itu makna perpaduan. Ini pembangkang lebih besar, parti kerajaan 80. Ini berlaku. Banyak tak mengundi. Adapun Perikatan Nasional PAS 43 kerusi, Bersatu 31, jadi 74 kerusi. Dua saja bukan Islam, 72 adalah orang Islam. Besar kedudukannya. Pada awalnya kita berusaha mengajak UMNO untuk tubuh kerajaan dan mengajak parti Sabah dan Sarawak, termasuklah parti Warisan, parti orang Melayu di Sabah, termasuk 8 orang Melayu di Sarawak. Cukuplah nak tubuh kerajaan. Tetapi bila UMNO berpaling tadah, kerana nak jadi menteri, nak jadi menteri besar, nak ambil jawatan, sanggup bergabung dengan DAP. Bergabung dengan DAP di Perak, bergabung dengan DAP di Pahang. Padahal boleh tubuh kerajaan dengan Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Boleh tubuh. Tapi oleh kerana nak jadi menteri besar, nak jadi Esko, nak jadi Timbalan Perdana Menteri, dengan DAP lah tak apa. Dengan PKR bah lah tak apa. DAP ni satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme. Tak ada agama, agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysia macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal pragmatisme, parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siut. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya ni bukan untuk Kemaman je. Nama pilihan raya Kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya.
untuk mempertahankan kursi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, dan kita sedang memujuk lagi UMNO, kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Maka kemenangan bagi Kemaman sangat penting untuk mengambil alih kuasa pemerintahan orang Islam. Mengapa kita jadi begini? Kena tahu sejarah dia. Dulu PAH dengan UMNO ni baik sangat. PAH ni asal daripada syarikat Islam, daripada Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Apabila lepas Perang Dunia Kedua, British ambil alih, dan British membawa gagasan Malayan Union untuk jadikan Malaysia jajahan takluk yang berbagai-bagai bangsa. Maka orang-orang Melayu berhimpun menentang Malayan Union pada tahun 46. Pertubuhan-pertubuhan Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, Persatuan Islam, Persatuan Ulama, Persatuan Terengganu, Kelantan, Persatuan negeri-negerinya berhimpun di Johor. Mereka menubuhkan satu gabungan yang dinamakan Malayan Union. Dinamakan UMNO, United Malay National Organisation. Ini UMNO, United Malay National Organisation, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, gabungan parti-parti Melayu dan NGO Melayu. Ini asalnya. Asalnya UMNO, itu dia. Apabila British berjaya memujuk pemimpin UMNO, dia pujuk pihak UMNO, British berjaya pujuk. Kerana sebahagian pihak UMNO adalah pendidikan British, pegawai-pegawai British, kerja dengan British, sebahagian mereka. Bukan semua, sebahagian mereka. Berjaya dipujuk. British menjanjikan nak beri kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kerana kuasa-kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua, British, Perancis, Soviet Union dan negeri Eropah bergabung menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam Perang Dunia yang Kedua. Masa itu negeri-negeri blok barat, British, Amerika dan lain-lain ini mengajak penduduk-penduduk jajahan berperang menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam perang itu, dan berjanji untuk memberi kemerdekaan. Selepas perang akan diberi kemerdekaan. Dikenali ke perjanjian Atlantik Charter, perjanjian antara Presiden Roosevelt, Churchill, Stalin dari Rusia, bila menang perang nak beri kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan takluk ini. Maka kalahlah Jepun, Jerman dan Itali. Selepas kalah, mereka mesti beri kemerdekaan. Bila nak beri kemerdekaan, mereka merancang, khususnya bagi negeri-negeri orang Islam, supaya Islam tidak memerintah lagi, Islam tidak mentadbir lagi. Ini perancangan dibuat. Negeri Arab, Asia Tenggara dan lain-lain. Setelah mereka membahagi-bahagikan negeri Islam, Indonesia di bawah Belanda, Malaysia bawah British, India bawah British, Mesir, negeri Teluk, Sudan bawah British, Utara Afrika bawah Perancis. Mereka bagi-bagikan. Mereka nyanyi nak beri kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu dirancang. Bagi tanah Melayu, mereka merancang. Iaitulah mereka buat masuk pendatang-pendatang daripada kaum Cina. Kononnya untuk bekerja di Lombok dan lain-lain, untuk buka bandar. Mereka jempu kaum Hindu India kerja di estate dengan jumlah yang besar. Ini perancangan yang dibuat. Macam di Palestin lah, British bawa orang Yahudi masuk ke Palestin untuk nak singkir ke orang Arab.
Macam Cyprus, British bawa orang Greece di Cyprus, nak singkir orang Turki. Ini agenda British dalam politik dia. Bagi tanah Melayu, dia bawa kaum Cina, kaum India. Kemudian kalau nak merdeka, dia letak syarat. Mesti melaksanakan jus sulai. Jus sulai dalam bahasa Latin. Dengan makna memberi kerakyatan secara automatik kepada warga asing. Kena beri orang Cina, orang India jadi rakyat. Ini. Bila British kemukakan syarat jus sulai ini, masa itu pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Melaya dalam UMNO tak setuju. Keluar daripada UMNO. Termasuklah Dato' On keluar daripada UMNO. Termasuk Tun Mahathir. Termasuk Tan Sri Jaafar Albar. Termasuk lain-lain lagi. Tak setuju. Tapi tak keluar UMNO. Hak ni tak keluar UMNO. Ini sejarah dia. PAS keluar daripada UMNO. Banyak betul orang Melayu keluar daripada UMNO. Dato' On buat parti negara, kumpulan Islam buat parti PAS. Maka dia buat pilihan raya tahun 1955. Pilihan raya yang pertama 27 Julai, saya masih ingat lagi. Saya dah reti masa itu, tahun 55. Walaupun baru umur 7 tahun, tapi dah faham. Orang tua-tua bercakap. Buat pilihan raya tahun 55, PAS bertanding, berasingan. UMNO bergabung dengan MCA dan MIC. MCA Parti Cina, MIC Parti India bergabung dengan UMNO. Pilihan raya 52 kursi. 52 kursi sebenarnya kursi parlimen. PAS menang 1 kursi. PAS bertanding 10 kursi, menang 1 kursi di Perak. Iaitulah Parlimen Krian Laut, Tok Guru Haji Ahmad Tuan Hussein, ahli Parlimen PAS seorang. Yang lain 51 lagi perikatan. Gabungan UMNO MCMIC menang. Maka mereka berjaya membentuk kerajaan pra kemerdekaan. Bila mengundi dalam parlimen, maka syarat jus sulai menerima orang bukan Islam jadi rakyat menang. Maka merdekalah Malaysia dalam keadaan menerima jus sulai. Belum merdeka, orang Melayu Islam 80% yang jadi rakyat. Orang bukan Islam 20% saja jadi rakyat. Belum merdeka. Bila sudah merdeka, beri kerakyatan pada orang Cina, orang India, jadi orang Melayu 60%, bukan Islam 40%. Jadi macam tu. Ini jadi macam tu. Maka berlakulah pertemuan PAS dengan UMNO. Berlawan, sakan PAS dengan UMNO ni. Kerana jus sulai ni. Berlawan. Kita setuju merdeka, setuju. Bebas daripada British. Tetapi jus sulai kita tak setuju. Tetapi kita berjaya satu perkara. Melalui parlimen. Apabila ahli parlimen PAS dan ahli parlimen UMNO mendesak Suruhanjaya Red. British dia nak bagi merdeka, dia buat satu Suruhanjaya lembaga Suruhanjaya Red. Pengurusi dia Lord Red. Anggota dia hakim daripada Australia, New Zealand, daripada India, Pakistan. Tak ada seorang pun orang tanah Melayu jadi anggota dia. Dia buat perlembagaan. Perlembagaan tu tak ada Islam. Islam tak ada, value orang Melayu tak ada. Akhirnya PAS. Dan beberapa orang dalam UMNO yang tak setuju sulai ni, NGO Melayu buat memorandum mendesak supaya diletakkan Islam dalam perlembagaan. Bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Hak istimewa Bumi Putera dan orang Melayu. Minta diletak dalam perlembagaan. Agama lain diberi hak kebebasan. Tak ganggu agama lain, diberi hak kebebasan. Setelah berbincang panjang, British bersetuju menerima memorandum ini. Oleh kerana itulah dalam perlembagaan Malaysia disebut Islam adalah agama persekutuan. Hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini ada. Ada.
Kuasa pentadbiran hukum syariah ialah kuasa negeri. Ini ada dalam pengadaan. Tetapi nak laksanakan Islam sangat payah. Berbalah dengan UMNO, balah parok dengan UMNO. Tahun 63 ditubuhkan Malaysia. Tubuh Malaysia, Singapura masuk Malaysia. Sarawak masuk Malaysia. Brunei tak masuk Malaysia. Brunei tak mau masuk Malaysia. Bila Brunei tak mau masuk Malaysia, dia istilah kemerdekaan sendiri. British bawa tentera serang Brunei. Pecah Sultan, latih anak dia. Brunei merdeka sendiri. Dia beri kemudian. Brunei dia beri kemudian. Jadi cabur Sabah, Sarawak, cabur Singapura, cabur tanah Melayu, jadi 50-50. Sama banyak Islam bukan Islam. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya tahun 64 sangat bahaya masa itu. Tahun 69 pilihan raya, Pulau Pinang menang Parti Gerakan. Perak Parti Cina menguasai, Selangor Parti Cina, Negeri Sembilan. Maka berlaku rusuhan 13 Mei. Bila orang Cina tunjuk megah dia. Bila menang besar, dia bergaruk di jalan raya. Bergaruk. Tahun 69. Dia bergaruk, akak penyapu, akak spanduk, nak sapu orang Melayu. Orang Melayu pun naik maruh masa tu. Maka berlaku rusuhan 13 Mei. Askar turun. Banyak askar Melayu. Polis turun, banyak orang Melayu. Menyebabkan polis dan tentera dapat menguasai keadaan. Lalu diisytiharkan darurat. Tun Mahathir Mohamad masa tu di ahli parlimen Kota Besar Selatan. Ahli parlimen UMNO, dia tulis surat kecam Tunku Abdul Rahman kerana dia tulis sulai. Tun Mahathir berani ke dia? Dia tulis surat hentam Tunku Abdul Rahman. Tun Mahathir dia pecat daripada UMNO. Dia pecat daripada UMNO. Berlaku rusuhan 13 Mei. Tun Mahathir dia pecat daripada UMNO. Dalam UMNO balah. Tahun 64, 60 berapa, Tengku buang Singapura daripada Malaysia. Kerana nak imbangkan jumlah orang Islam. Tapi Singapura yang diperintah oleh PAP telah menubuhkan cawangan-cawangan di tanah Melayu Parti PAP. Parti PAP. Ini Parti PAP, Parti Singapura nak menguasai. Bila Singapura keluar Malaysia, PAP tukar nama DAP. DAP ini Parti Singapura sebenarnya. Ini kena ingat, Parti Singapura. DAP keluar. Tak apalah, DAP berjuang berasingan dengan Singapura. Tapi ada agenda dia, ada perjuangan dia. Mahathir suruh dia surat ke Teku bertindak pecat Mahathir daripada UMNO. Kebetulan lepas pilihan raya 69 rusuhan tu, ada wakil rakyat mati di kapal Selangor. Dr. Mahathir kena pecat. PAH bertanding. Dr. Mahathir naik atas peta PAH Syarah. Ini bukan hari pertama lah. Mahathir pun nak bersyarah atas peta PAH. Bola bintang duduk cakung atas kepala dia. Dia bersyarah. Kemudian Tun Razak ajak PAH masuk kerajaan. Bila Tengku letak, Tun Razak ambil alih kerajaan jadi Perdana Menteri. Nak tentera keadaan, Tun Razak ajak PAH masuk kerajaan. Maka PAH masuk kerajaan dengan 8 syarat. Saya masih ingat masa itu terlibat. Saya pemuda masa itu. Terlibat. 8 syarat. Yang penting 3 syarat. Yang pertama, PAS menjadi gabungan dalam kerajaan, bukan anggota perikatan. Di luar perikatan. PAS boleh membangkang kerajaan. Tak jadi salah. Tak terikat dengan disiplin. Melaksanakan Islam secara berperingkat. Laksanakan secara berperingkat. Bebas berdakwah. Di universiti-universiti, jabatan-jabatan kerajaan dan pusat-pusat kerajaan. Bebas berdakwah. Tun Razak terima syarat ni. Kita masuk kerajaan. Tahun 73 PAS masuk kerajaan campuran. Tahun 74 Tun Razak setuju dibubarkan perikatan
tokoh pada Barisan Nasional. Tokoh Barisan Nasional. PAS jadi anggota Barisan Nasional. Dalam gabungan lah PAS. Itu Barisan Nasional. 74. Di masa itu PAS mengambil peluang berdakwah di universiti, berdakwah di jabatan-jabatan kerajaan, berdakwah dalam tentera, ada kagak dalam tentera. Kor agama. Dalam polis, ada dakwah juga dalam polis. Maka mencetuskan kesedaran Islam. Kalangan pegawai kerajaan, kalangan pegawai polis, kemudian pegawai kerajaan zaman British bersara. Tua dah, bersara. Yang lulus universiti ambil alih pegawai kerajaan. Menyebabkan pengaruh Islam masuk dalam jentera kerajaan. Ini perubahan yang berjaya kita buat. Masuk dalam kerajaan. Tahun 75, 74 Tun Razak mati. Lepas Tun Razak mati, balas balik PAS dengan UMNO. Berlawan balik. 79 PAS dikeluarkan daripada Barisan Nasional. PAS berlawan sendiri-sendiri. Berlawan, tegang PAS dengan UMNO ni. Lawan, kita lawan lagi. Tapi lawan kira-kira lah. Kerana UMNO banyak mengalah. Banyak mengalah. Saya masih ingat lagi. Masa saya jadi ahli parlimen tahun 95. Bila Tuan Mahathir nak pindah perlembagaan masa itu. Masa itu saya jadi ahli parlimen. Ustaz Mahathir tak jadi lagi. Orang lain tak jadi lagi. Tuan Nazri tak jadi dah saya jadi ahli parlimen. Kita ada 5-6 ahli parlimen. Mahathir panggil saya. Saya ajak Ustaz Mahathir sama, saya Ibrahim sama. Berjumpa di rumah dia. Mahathir. Sama dia bapa-bapa dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim masuk UMNO masa itu. Anwar Ibrahim. Dia ajak pindah perlembagaan. Saya kata kalau nak pindah perlembagaan, kena pindahlah. Perdana Menteri bagi orang Islam. Boleh tak pindah? Saya kata betul. Kita pindah Perdana Menteri wajib orang Islam. Tuan kata tak boleh. Tak boleh nak buat gitu. Kita pecah-pecah kawasan mengundi saja. Pecah kawasan mengundi, biar selama-lamanya kuasa orang Melayu ada. Tetapi dia pecah kawasan mengundi silap. Dia pecah kawasan mengundi, nak sekak PAS menang. Ini. Terengganu, Kelantan, Kedah, kawasan orang Melayu, satu kawasan parlimen 100,000. Banyak Kemamang ni 150,000 pengundi. Di Patah Barat, satu kawasan parlimen 30,000, 20,000, di Sabah Sarawak 10,000 pun ada. Dia letak China 5,000, India 1,000. Dia letak dalam kawasan ni. Kerana tujuannya PAS tak boleh menang. PAS boleh menang di Terengganu, Kelantan, Kedah je, tak boleh lebih pada itu. Kerana negeri-negeri lain PAS tak boleh menang. Walaupun orang Melayu undi PAS, tapi orang Cina, orang Hindu tetap undi Barisan Nasional. Ini strategi yang salah. Yang salah dia buat pada masa itu. Tak apalah. Akhirnya tahun 90-an hilang majoriti 2/3 orang Melayu. Terkapa-kapa. Majoriti 2/3 hilang. Bila hilang 2/3, maknanya kuasa pindah perlembagaan tak ada dah. Tak ada dah. Ini berlaku. Kemudian berlaku tahun 2000. Berlaku lagi tahun 2000. Kemudian ramailah pihak pujuk PAS. Tak apalah saya sebut. Raja-raja Melayu pujuk PAS. Lepas tu pihak UMNO, pensyarah universiti mari pujuk PAS. Boleh tak PAS dengan UMNO ni bersatu, bergabung balik nak selamat ke orang Melayu ni? Saya kata yang buat salah bukan PAS, yang buat salah UMNO. UMNO kena betul dulu. UMNO yang buat salah banyak. UMNO kena betul dulu. Bukan kita buat salah. Jangan pujuk kita, kena pujuk UMNO tu. Tengok kita meretah Terengganu, meretah Kelantan, petroleum, hak Terengganu, hak Kelantan tak dia beri. Tak dia beri. Tetapi petroleum Sabah dan Sarawak dia beri. Kenapa? Terengganu, Kelantan ni tempat orang Melayu, orang Islam.
Sarawak bukan Islam. Dia balas dengan Singapura, dia lepas Singapura. Terengganu Kelantan dia tekan, dia tindah. Ini buat kerja apa macam ni? Kalau nasihat UMNO, nasihat saja. Nasihat yang nasihat kita. Tak apalah. Akhirnya berlaku lagi. Suasana. Tun Mahathir panggil saya. Sebelum pilihan raya 2000, pilihan raya 14. Hak sebelum ada hak baru ni. Panggil saya. Boleh tak kita buat satu penyelesaian? Kita guling UMNO ni. Tun ajak guling UMNO. Tapi PAS kena gabung lah. Kena gabung dengan DAP, dengan PKR, kena gabung. Kita buat satu perkara, kita guling UMNO. Lepas tu kita aturlah, kita buat mana-mana. Saya kata saya tak setuju. Sebab kita dah gabung dah dengan PKR, bergabung dah dengan DAP, bergabung dengan parti ni. Tapi dia buat salah laku. PKR ni tak boleh percaya. Tak boleh percaya PKR ni. Dan pada masa kita bergabung dengan PKR, kita tak setuju buat pilihan raya bandaran. Kita tak setuju buat pilihan raya bandaran. Kerana setelah 13 Mei, pilihan raya bandaran dihapuskan. PKR letak dalam manifesto pilihan raya bandaran. Kalau buat pilihan raya bandaran, habis. Bandar Pulau Pinang, Bandar Ipoh, Bandar Seremban, Bandar Kuala Lumpur, Bandar Johor Bahru, bandar besar ni boleh ke China DAP belakang. Akan jadi begitu. Kapal-kapal kita tinggal ke Mamang ni kau orang Melayu. Marang kau orang Melayu, Baling kau orang Melayu, nak buat apa? Ini saya tak setuju. Tak setuju. Saya marah Anwar Ibrahim. Saya marah dia. Marah bukan marah barang siapa jaga kau no. Siapa learning dia tak berani jumpa saya kerana saya jaga kau. Saya jaga kau sungguh. Ini tak betul. Mula-mula dia tak mengaku, lepas tu dia mengaku. Dia mengaku. Ini buatnya. Itu kesilapan. Saya kata ketung, kita tak boleh. Dengan PKR tak boleh, dengan tu tak boleh. Habis Tung buatlah. Buat pilihan raya, dia gabung dengan PS. Kalau UMNO. Bila kalau UMNO, kerajaan PS Tung jadi Perdana Menteri. Tung jadi Perdana Menteri. Saya pergi jumpa Tung lepas seminggu. Belum pilihan raya dia panggil saya. Belum pilihan raya. Lepas raya saya ajak Dr. Samsuri. Kerana kita menang di Terengganu, menang di Kelantan. Alasannya nak bincang pasal realiti. Tapi pasal politik bukan realiti. Jumpa dengan Tun. Lepas pilihan raya seminggu. Saya kata macam mana Tun? Tun kata saya tak suka lah jadi macam ni. Nak tak tahulah nak buat macam mana ni. Dah teruk kita ni. Kagak habislah kita. Nak buat macam mana? Teruk. Saya pergi dengan Cikgu Pa dan Dr. Samsuri. Dua orang jadi saksi. Saya kata Tun, boleh tak kita pujuk ahli-ahli Parlimen Melayu yang masih ada ni, termasuk Bumi Putera dia Sabah dan Sarawak, cukup je melah, kita ambil alih kerajaan. Cukup menjadi. Tun kata kita buat senyap-senyap lah. Tak apalah, benda dah berlaku dah. Kita ceritalah, buat senyap-senyap. Kita buat senyap-senyap, berjaya. Berjaya jatuh kerajaan. Jatuh kerajaan. Tak apalah. Dia jatuh kerajaan. Tun dia nak ajak buat gabungan pula dengan DAP, dengan nilai lain. Nak buat kerajaan perpaduan semua sekali. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Bila saya tak setuju, tak apalah sebut sini. Agung tanya saya, Tok Guru, siapa dia jadi Perdana Menteri? Saya kata kalau macam ni, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri. Tan Muhyiddin tak tahu. Saya minta tahu Muhyiddin Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Tak apalah. Tan Sri Muhyiddin. Tak apa Muhyiddin Perdana Menteri. Kita ambil alih kerajaan, tubuh Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. UMNO masuk sama. Lepas UMNO masuk sama, hok gila-gila dalam UMNO ni. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri, nak jadi ni. Ini perkara. Kena nak jadi menteri dah. Tak kira nak selamatkan negara. Kita orang PAS ni tak berlawan. Tak kira. Tan Sri Muhyiddin tanya saya, Tok Guru nak jadi menteri apa? Saya kata saya tak ada. Dia jadi menteri tak apa. Tak ada menteri tak apa. Ini saya kata.
Semua orang tahu belaka jadi satu. Sebenarnya saya kata saya ada menteri. Tak apa. Biarlah baik orang lain. Yang penting kita selamatkan keadaan. Tak apalah kita selamatkan keadaan. Selamat keadaan, selamat UMNO buat selalu. Buat selalu lagi. Buat selalu akhirnya terpaksalah kita tukar orang UMNO yang Perdana Menteri. Datuk Ismail Sabri Perdana Menteri. Ambil orang UMNO, tak apalah. Selamat Perdana Perdana Menteri. Ismail Sabri tak apa. Ikut kita bincang banyak benda. Dia tak puas hati Ismail Sabri tak ikut dia. Guling Ismail Sabri pula buat pilihan raya. Buat pilihan raya jadilah hari ini. Jadi hari ini. Hari ini keadaannya sangat cemas. Keadaan sangat cemas. PF mengambil alih dalam keadaan dia 80 kerusi. Kita 74 kerusi, dia 80. Sama-sama tak cukup belaka. Jadi sekarang ni oleh kerana dia 80, dia lah ambil alih kerajaan. Tak apalah. Kita duduk tengah pisau hak baki ni daripada UMNO ni. Supaya datang kepada kita, daripada Sabah datang kepada kita untuk mengambil alih balik kerajaan ni. Usaha kita buat. Dengan sebab itu dia buat macam-macam. Dia buat melalui Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu di Tangga Batu Melaka. Dia nak kalah melalui Mahkamah Kemamang. Dia melalui Mahkamah Pilihan Raya dia nak ambil alih semula. Ini kerja dia. Termasuklah marah dia nak ambil. Saya marah tak makan cukup. Kerana saya menang 40 ribu majoriti. Dia tak makan cukup. Tak apalah. Tak jadi marah tu. Kemamang terpaksa pilihan raya. Jadi pilihan raya Kemamang ni sangat penting untuk kita menangkan Perikatan Nasional. Untuk nak tolak UMNO. Kerana UMNO yang jadi calon ni, UMNO yang bergabung dengan DAP. UMNO yang bergabung dengan PKR. UMNO yang meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Ini UMNO yang bertanding di Kemamang ni. Ini kena ingat, orang UMNO kena tahu. Dengan sebab itulah Tan Sri Anwar Musa keluar UMNO. Datuk Ismail Hidang Khatin keluar UMNO. Tun Mahathir pun keluar UMNO. InsyaAllah Tun Mahathir dia nak mari ceramah. Dia akan mari ceramah. Dia nak tetap hari dia. Nak mari ceramah. Nak tolong kita. Tun Mahathir pun keluar UMNO. Orang UMNO apa keluar UMNO? Kerana tahu UMNO yang ada bergabung dengan kerajaan ni, UMNO yang berpakat dengan DAP. Yang berpakat dengan PKR. Yang pragmatik, yang liberal, yang menjahanamkan negara tak boleh. Kita kena jatuh, kena kalahkan dia. Kena usul. Alhamdulillah. Dalam pilihan raya negeri, pilihan raya parlimen yang kita buat baru ni, gelombang orang muda. Orang muda-muda, umur 21, umur 40 ni, sokong kita. Majoriti sokong kita berlaku. Yang tinggalnya tua-tua dah kerja masa. Hak tua-tua, hak 60, 70, hak ni. Hak karat hijau ni tak kira lah. Bila kita ajak mengundi, marilah. Oh, dia kata masa Jepun hari tu susah lagi. Dia buat main kot tu pula dah. Lah ni senang dah. Boleh kelaut, boleh apa, boleh mayang, orang tak ganggu. Dia kira kot tu je. Dia tak faham politik, tak faham. Tapi orang muda-muda faham. Orang muda-muda bersama dengan kita. Termasuk pegawai kerajaan. Termasuk pegawai polis. Termasuk pegawai tentera. Banyak menyokong kita. Banyak sokong kita. Jadi ceramah saja ni banyak dia orang rakam. Polis rakam, intelijen tentera rakam. Ceramah saya. Buat balik pejabat, dia dengar balik. Dia dengar je. Sebab tu pecah-pecah ni banyak mai jumpa saya. Hak pecah-pecah mai jumpa saya. Minta maaf tu guru. Minta maaf. Dia sokong. Hak pecah-pecah sokong kita. Ini berlaku. Hak kerja ni dia paksa. Dia kerjalah. Balik, dah apalah dia pasang kaset, balik dia dengar. Dan mereka ni banyak mengundi kita. Alhamdulillah. Undi polis, undi tentera, undi pegawai kerajaan menang. Undi orang muda menang. Masalahnya undi selalu orang satu, selalu orang dua. Hak ni. Jadi hak ni kalau boleh pujuk.
Kalau habis masa tak usah pujuk lah, buat habis masa je, lock situ lah. Ni. Jadi kita ambil undi orang muda-muda ni. Orang muda-muda yang faham, yang sedar, yang buat gelombang sehingga ke Mamang kita menang 20,000 majoriti. Ini undi orang muda. Saluran 5, saluran 6, saluran 7. Ini kena pertahankan. Jadi hak balik-balik, hak luar-luar kena balik mengundi. Mengundi. Kita pilih calon yang berwibawa. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri jadi calon Menteri Besar. Menteri Besar Terengganu. Dia jadi Menteri Besar Terengganu. Jadi setiap politik saya. Bertahun-tahun jadi setiap politik saya. Dia ni jadi pensyarah universiti. Jurusan pengajian dia teknologi penerbangan. Teknologi kapal terbang. Hebat. Masa kapal terbang hilang tu, orang panggil interview TV. Ada keluar TV kan? Ni hebat. Dia tahu tentang kapal terbang, tentang roket, tentang macam-macam ni. Ini Menteri Besar Terengganu. Dan saya minta dia bertanding di Terengganu. Tanding di Terengganu. Oleh kerana bersu, payah nak menang, tanding Ugandang kawasan saya. Tanding Ugandang. Saya tarik diri. Dia bukan orang Ugandang, orang bersu. So, tanding Ugandang. Saya panggil orang Ugandang, sokong. Kerana kita nak jadi besar. Menang besar di Ugandang. Menang besar. Oleh kerana kita nak ambil langkah jauh lagi. Nak ambil langkah kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Dengan sebab itu bila dia kosong di Kemaman, kita ambil dia bertanding di Kemaman. Kerana nak meneguhkan kedudukan dia kita dalam kerajaan pusat. Ini sangat penting. Dengan sebab itu kita ambil dia, tak jadi masalah. Duduk di pusat jadi Menteri Besar Terengganu tak jadi masalah. Saya pernah tahun 99 jadi Menteri Besar Terengganu, jadi ketua pembangkang di Parlimen, dua-dua sekali pegang. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita ambil calon yang berwibawa, calon yang boleh mewakili kita dalam kerajaan negeri, kerajaan pusat, kalau dapat ambil alih kerajaan pusat. Ini sangat penting. Calon dia tu saya tak mau sebutlah. Dia ambil jeneral tentera jadi calon. Saya kata jeneral tentera ni kalau tanding di Khazah baliklah. Tempat orang perang. Tadi di Kemamang ni bukan tempat perang. Tak apa. Saya kata ke wartawan itu tanding di Khazah tak apalah. Ini tanding di Kemamang, jeneral tentera. Jadi sesuai ke dengan orang Petra? Jeneral tentera. Sesuai dengan orang Kelaut ke? Tak ada arah, tak ada calon. Orang sini takut nak bertanding. Datuk Lee lawan apa Allah dia? Datuk Lee nak bertanding, kalah dia. Ada orang ni nak lawan. Ambil terpaksalah ikut calon payah terjun. Ambil bertanding. Walaupun begitu kita tak pandang kena kerja kuat. Kerana puak-puak ni pitih banyak. Dia tabur pitih, tabur duit, tabur macam-macam. Kita tak boleh bagi pitih, dia tak apa bagi pitih. Ini berat sebelah. Main bola berat sebelah. Dia boleh buat belakang, kita boleh buat belakang. Dia ajak kita main bola, dia buat peraturan. Boleh main bola lawan aku, tapi kena sepak kaki kiri, ke kanan ada aci. Macam mana lagu tu? Dia boleh kiri kanan, kita kaki kiri saja. Tak boleh. Ini tak betul. Gol kita besar, gol dia speed je payah masuk gol. Tu main mengelak. Tak apalah dia mengelak pun. Kalau kita kuat, insya-Allah kita boleh berjaya. Kuala Terengganu kita tambah majoriti, insya-Allah saya harap Kemamang bukan saja menang, tambah majoriti. Insya-Allah kena tambah. Ajak orang muda, ajak orang tua, mengundi kita sungguh-sungguh. Dia nak bagi pitih, bagi apa, kau jangan berduali. Kerana harga mengundi ni bukan harga pitih. Untuk masa depan puluh-puluh tahun negara kita. Padang ke pitih RM100, RM300. Tak padang. Boleh pitih RM1,000, RM200 pun jadi tahi je. Tapi negara tak selamat. Politik nak selamatkan negara dan anak cucu kita, agama kita. Ini sangat penting. Itulah nasihat saya. Jadi kita senang. Simbol kita bulan. Orang Terengganu ni tak apalah dengan bulan. Bersatu berbakar bulan, empat berbakar bulan. Terengganu dengan Kelantan. Dia tak ada masalah.
Bulang ni lekuk ke mana-mana pun dia bolak. Jadi begitulah. Kalau dacing lekuk jadi lain lah. Tak boleh nak lekuk. Bulang ni macam tu lah. InsyaAllah. Simbol kita terang. Jadi kerja kuat-kuat. Yang hadir ni semua dah sokong kita. Yang pentingnya hak luar tu. Kita kena pujuk anak-anak muda, pengguna-pengguna luar, ajak balik mengundi untuk memenangkan Dr. Samsuri. Jadi cukup sekadar itulah ucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.